Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Rafiuddin bin Mansur dari kelas DSI Part A. Pada video kali ini, saya bersama dengan rakan sekumpulan saya akan membentangkan tentang Mahkamah Rendah Syariah. Okey, pertama sekali kita lihat kepada sejarah Mahkamah Syariah. Pada kurun ke-15, Islam telah bertapak di Melaka. Undang-undang Islam mula digunakan apabila pembesar dan raja-raja memeluk agama Islam. Risalah Hukum Kanun, Undang-Undang Melaka dan Undang-Undang Pahang adalah undang-undang Islam yang wujud ketika itu. Kejatuhan Melaka pada tahun 1511, Portugis dan kemudiannya Belanda telah menjajah Melaka. Walau bagaimanapun, kedudukan dan pelaksanaan undang-undang Islam tidak terjejas. Mulai 1786, kedatangan Inggeris mengambil Pulau Pinang dan Kedah menjadi titik mula usaha pengenepian undang-undang Islam. Okey, pada tahun 1880 pula, Inggeris mula memenuhi kehendak rakyat Tanah Melayu dengan akhirnya bersetuju mengubal Ordinan Perkahwinan Muhammadan nombor 5 tahun 1880, iaitu kahwin dan cerai umat Islam. Pada tahun 1948, Ordinan Mahkamah Persekutuan dan Sistem Kehakiman Persekutuan memisahkan Mahkamah Syariah dari hierarki mahkamah. Pada masa pemerintahan kuasa asing, segala urusan agama diberikan kuasa kepada Raja-Raja Melayu, tetapi terhadap bidang yang terbatas seperti perkahwinan, adat istiadat dan urusan agama Islam sendiri. Okey, Mahkamah Syariah dinamakan Mahkamah Kadi yang dahulunya sebelum pemisahan antara dua agensi ini berlaku, bagi menjalankan peraturan dan peruntukan undang-undang pentadbiran agama Islam bagi setiap negeri di Malaysia. Setiap negeri ditubuhkan sebuah Jabatan Agama Islam untuk mentadbir perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang di bawah peruntukan pentadbiran agama Islam. Mahkamah Syariah juga ditubuhkan di setiap daerah bagi kebanyakan negeri untuk memudahkan lagi menjalankan pentadbiran agama Islam, kan? Okey. Saya ambil contoh penubuhan Mahkamah Rendah Syariah di Shah Alam dekat Selangor ni. Dalam usaha Mahkamah Syariah untuk menyelesaikan dan mempercepatkan pengurusan kes-kes di mahkamah, satu kertas cadangan penubuhan Mahkamah Rendah Syariah Bandaraya Shah Alam telah dikemukakan kepada Majlis Agama Islam Selangor, iaitu MAIS. Kertas cadangan tersebut telah dirafak sembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor untuk diperkenankan. Sebab apa? Sebab peningkatan jumlah penduduk serta peningkatan jumlah kes dan keperluan semasa ketika itu juga merupakan faktor tambahan ataupun faktor utama yang menyumbang kepada cadangan penubuhan mahkamah tersebut, Mahkamah Rendah Syariah tersebut. Selepas mendapat perkenan daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, maka tubuhlah Mahkamah Rendah Syariah di Bandaraya Shah Alam MRS BSA telah ditubuhkan. Mahkamah tersebut telah memulakan operasinya pada 2 September 2002 dekat mana? Dekat tingkat 5 bangunan Mahkamah Sultan Abdul Aziz Shah. Jadi sekian itu sahaja daripada saya, sedikit sebanyaklah bagi macam mana tubuhnya Mahkamah Rendah Syariah ni, kan. Okey, seterusnya nanti akan disampaikan oleh kawan-kawan saya berkaitan dengan hierarki ataupun komposisi Mahkamah Rendah Syariah, seterusnya apa bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah, dan seterusnya lah. Jadi sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Abdul Ghani dari kelas DSI 4B. Saya ingin menyambung pertanyaan iaitu hierarki dan komposisi Mahkamah Rendah Syariah. Terlebih dahulu saya masuk kepada hierarki Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah ini ia mempunyai kuasa eksklusif membicarakan kes-kes Mahkamah Syariah tanpa campur tangan Mahkamah Sivil. Okey. Setiap negeri mempunyai Mahkamah Syariah, yang mana Mahkamah Syariah ini mempunyai 3 lapisan. Okey, boleh tengok dalam slide, dia mempunyai dalam piramid tu dia mempunyai 3 lapisan. Okey, yang mana lapisan pertama ialah Mahkamah Rendah Syariah. Okey, Mahkamah Rendah Syariah ini ia membicarakan tentang kes-kes yang diperuntukkan enakmen negeri. Okey. Lapisan kedua pula ialah Mahkamah Tinggi Syariah, yang mana ia membicarakan tentang kes-kes yang diperuntukkan kepadanya. Mahkamah Tinggi Syariah juga ia mengeluarkan perintah kes-kes sivil dan jenayah. Mahkamah Tinggi Syariah juga menguruskan kes-kes rayuan. Okey. Seterusnya boleh tengok kepada yang terakhir iaitu Mahkamah Rayuan Syariah.
Mahkamah Rayuan Syariah ini ia merupakan mahkamah yang tertinggi dan bertugas untuk mendengar kes-kes rayuan. Seterusnya saya masuk kepada komposisi Mahkamah Rendah Syariah. Okey. Kedudukan Mahkamah Syariah ini adalah seiring dengan Mahkamah Sivil, namun statusnya tidak sama. Okey, Mahkamah Syariah ini dia telah diketuai oleh hakim syar'i. Yang mana hakim ini dilantik oleh sultan atau yang di-Pertuan Agong. Okey. Tempoh jawatan hakim yang dilantik oleh sultan atau di-Pertuan Agong ini adalah sehingga 65 tahun. Hakim ini ia juga boleh meletak jawatannya atau boleh dipecat. Okey. Tambahan, memperkasa hakim wanita buat masa sekarang hanya segelintir wanita dilantik menjadi hakim di Mahkamah Syariah. Yang mana sebagai contoh, terdapat 2 hakim wanita di Mahkamah Rendah Syariah wilayah Persekutuan. Okay. Itu saja penerangan daripada saya tentang hierarki dan komposisi Mahkamah Rendah Syariah. Seterusnya saya akan beri kepada kawan saya untuk menyambung pembintangan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Arisa Waira binti Muhammad Rashid. Saya daripada kelas DSI 4A, Memetri DSI 20204828. So, hari saya akan terangkan tentang bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah Seksyen 62. Okey, pertama sekali adalah Mahkamah Rendah Syariah Negeri Selangor ditubuhkan berdasarkan peruntukan di bawah Seksyen 55 Perkara 1 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003. Yang kedua, akta tersebut memperuntukkan bahawa Duli Yang Maha Mulia Sultan di atas nasihat majlis melalui pemberitahuan dalam warta menubuhkan Mahkamah Rendah Syariah bagi Negeri Selangor di tempat-tempat yang difikirannya. Okey, yang ketiga adalah bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah pula diperuntukkan di bawah Seksyen 62 Perkara 1, iaitu sesuatu Mahkamah Rendah Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa di seluruh negeri Selangor dan hendaklah diketuai oleh seorang hakim Mahkamah Rendah. Dan yang keempat, Seksyen 62 Perkara 2 dalam akta yang sama menjelaskan bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah, iaitu dalam bidang kuasa jenayahnya membicarakan mana-mana kesalahan yang dilakukan oleh seorang Islam di bawah enakmen jenayah Syariah Kelantan 1982 atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam yang baginya hukuman maksimum yang diperuntukkan oleh enakmen atau mana-mana undang-undang bertulis itu tidak melebihi RM3,000 atau pemenjaraan selama tempoh 2 tahun atau kedua-duanya sekali dan boleh mengenakan mana-mana hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan itu. Dalam bidang kuasa malnya mendengar dan memutuskan semua tindakan dan pembicaraan mengikut kuasa yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah untuk mendengar dan memutuskannya. Jika amount atau nilai hal perkara yang dipertikaikan itu tidak melebihi RM200,000 atau tidak dapat dianggarkan dengan wang dikecualikan dalam perkara nasab, penjagaan atau pemeliharaan kanak-kanak hadanah atau harta sepencarian. Okey, yang terakhir sekali adalah Duli Yang Maha Mulia Sultan boleh dari semasa ke semasa melalui perintah yang disiarkan dalam warta memperluaskan bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazmi bin Muhammad Nasruddin dari kelas DSI 4A. Saya ingin membentangkan tajuk pencarian kes tentang Mahkamah Rendah Syariah. Di dalam Mahkamah Rendah Syariah, iaitu dalam kesalahan jenayah syariah di bawah Seksyen 31-B Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Terengganu 2021. Kes tuduhan berhaluat di bawah Seksyen 31B Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Takzir Terengganu 2001, dan jika disabit kesalahan boleh dikenakan hukuman mengikut di bawah seksyen dan enakmen yang sama, iaitu boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-dua sekali. Kes tuduhan berhaluat di bawah seksyen 31B Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah
Ta'zir Terengganu 2001 dan jika disabit kesalahan boleh dikenakan hukuman mengikut di bawah seksyen dan enakmen yang sama, iaitu boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-dua sekali. Bidang kuasa mahkamah. Kes undang-undang adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah sebagai kuasa asal dan juga Mahkamah Rendah Syariah dan dikategorikan sebagai kes kesalahan boleh ditangkap. Perkara ini telah diperuntukkan di dalam Seksyen 11 Enakmen Mahkamah Syariah Terengganu 2001 dan hendaklah dibaca bersama dengan Seksyen 12 Enakmen yang sama. Kat sini ada dua. Yang pertama, Subseksyen 11-3 Enakmen Mahkamah Syariah Terengganu memperuntukkan, iaitu Mahkamah Tinggi Syariah dalam bidang kuasanya jenayah membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam dan boleh dihukum di bawah enakmen ini atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang sedang berkuat kuasa menetapkan kesalahan yang terhadap rukun agama Islam dan boleh mengenakan apa-apa hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan tersebut. Yang kedua, Subseksyen 12-2 Enakmen Mahkamah Syariah 2001 memperuntukkan Mahkamah Rendah Syariah dalam bidang kuasa jenayahnya membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang Islam di bawah enakmen ini atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang sedang berkuat kuasa yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam yang baginya hukuman maksimum yang diperuntukkan oleh enakmen atau mana-mana undang bertulis tidak melebihi RM3,000 atau memenjarakan selama tempoh 2 tahun atau kedua-duanya dan boleh mengenakan mana-mana hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan tersebut. Bidang kuasa mahkamah amat penting untuk diambil perhatian kerana isu bidang kuasa satu-satu mahkamah juga sebenarnya telah lama disentuh oleh perundangan Islam atau hukum syarak dan sebenarnya telah menjadi sebahagian dari hukum syarak tersebut. Mengikut undang-undang, kesalahan dibagikan kepada dua jenis iaitu kesalahan boleh ditangkap dan kesalahan tidak boleh ditangkap. Enakmen Tata Cara Jenayah Syariah Terengganu 2001 Enakmen Terengganu sebagaimana diperuntukkan di dalam Subseksyen 2-1 telah memberikan tafsiran berkanun mengenai kedua-dua jenis kesalahan tersebut. Yang pertama, kesalahan boleh ditangkap, iaitu sesuatu kesalahan yang boleh dihukum dengan memenjaraan selama tempoh 1 tahun atau lebih, yang baginya pada lazimnya pegawai penguatkuasa syariah atau pegawai polis boleh menangkap tanpa waran. Yang kedua, kesalahan tidak boleh tangkap, iaitu sesuatu kesalahan yang boleh dihukum dengan memenjaraan selama tempoh kurang daripada 1 tahun atau denda sahaja yang boleh baginya pada lazimnya pegawai penguatkuasa syariah atau pegawai polis tidak boleh menangkap tanpa waran. Mengikut peruntukan ini, kes tersebut telah difikasikan sebagai kes kesalahan boleh ditangkap kerana kesalahan ini di bawah Seksyen 31 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Terengganu 2001 dan jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman mengikut di bawah seksyen dan enakmen yang sama, iaitu boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-dua sekali. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Najah Fatihah binti Muhammad Noor. Saya dari kelas DSI 4A. Nombor kad matrik DSI 202024841. Seterusnya kita akan masuk ke topik proses perbicaraan Mahkamah Rendah Syariah. Okey, seterusnya bagaimanakah proses perbicaraan di Mahkamah Rendah Syariah?
Yang pertama, pertuduhan yang mengandungi bukti-bukti kesalahan yang dituduh itu hendaklah dirangka dan dibaca serta diterangkan. Selain itu, sebelum direkodkan pengakuan salah itu, mahkamah hendaklah menentukan orang yang dituduh itu faham akan keadaan dan akibat daripada pengakuannya, dan dia mahu mengaku tanpa bersyarat terhadap kesalahan yang dituduh. Seterusnya, jika enggan mengaku salah atau tidak mengaku salah, atau minta dibicarakan, maka mahkamah hendaklah terus mendengar keterangan pengadu jika ada. Selain itu, mengambil nama-nama orang yang mungkin mengetahui tentang kenyataan kes itu yang boleh memberi keterangan bagi pendakwaan, dan hendaklah memanggil mereka itu memberi keterangan di mahkamah. Seterusnya, mahkamah hendaklah memerintahkan yang dituduh itu bersumpah syar'i, menafikan pertuduhan dan merekodkan pembebasan. Selain itu, jika mahkamah berpendapat orang yang dituduh bersalah atau jika pengakuan salahnya telah direkodkan dan diterima, mahkamah hendaklah menjatuhkan hukuman mengikut undang-undang. Okey, kita dah masuk ke slide pembentangan yang terakhir. Saya akan menyambung, iaitu apabila perbicaraan yang telah dijalankan itu berpunca daripada aduan yang dibuat dengan jalan sumpah di bawah Seksyen 73, dan pada hari yang ditetapkan untuk perbicaraan kes itu pengadu tidak hadir, maka mahkamah boleh atas budi bicara mereka, walau apa pun yang dituduh itu, pada bila-bila masa juga sebelum manggilnya untuk membela diri. Yang terakhir, mahkamah berpendapat yang saman itu telah disampaikan dengan sempurnanya dalam masa yang berpatutan sebelum masa yang ditetapkan untuk hadir, dan tidak ada sebab-sebab yang mencukupi yang dikemukakan untuk menangguhkan perbicaraan itu. Sekian itu sahaja daripada kami tentang tajuk Mahkamah Rendah Syariah. Maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Assalamualaikum.